TV KPM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakash syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh rasa kehambaan, dengan penuh kesungguhan dan pengharapan, wahai Tuhan yang Maha Besar dengan segala kekuatan, kami menadah tangan memohon keampunan, kerahmatan, taufik dan hidayah-Mu, ya Allah. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah. Perkenankanlah doa kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa pada pagi ini anak-anak kami, calon-calon SPM 2020 akan memulakan peperiksaan mereka. Justru dengan penuh harapan kami memohon kepadamu, ya Allah, bantulah anak-anak kami, calon-calon SPM 2020 dalam menempuhi peperiksaan yang amat penting ini. Ya Allah, Engkau peliharalah kesihatan anak-anak kami sepanjang mereka menduduki peperiksaan ini. Permudahkan untuk mereka menjawab soalan demi soalan dengan tenang dan yakin. Jauhkanlah mereka perasaan resah dan gelisah serta was-was. Dorongkanlah hati, akal dan fikiran mereka untuk menjawab setiap soalan seperti yang dikehendaki. Yang akhirnya mereka kelak menjadi anak-anak soleh dan solehah yang cemerlang di dunia dan akhirat. Allahumma aftah alaina wa alaihim hikmataka wanshur alaina wa alaihim min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami dan ke atas anak-anak kami hikmah-Mu dan limpahkan kepada kami dan anak-anak kami khazanah ilmu-Mu yang luas. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assiruha watmim lana bi khair. Ya Allah, perkenankanlah doa dan permintaan kami ini, ya Allah. Kami memohon kepadamu kerana Engkaulah Tuhan kami. Kami meminta kepadamu kerana Engkaulah yang menciptakan kami, dan kami merayu kepadamu, ya Allah, kerana Engkaulah yang Maha mengkabulkan segala doa dan hajat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Didik TV KPM. Okey, semua dah siap sarapan. Kejap lagi guru-guru nak datang. Okey, dah siap. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Pagi-pagi dah sibuk menyediakan juadah sarapan ni. Apa yang akan berlaku di Didik TV sebenarnya? Ini yang kita nak bincangkan pada hari ini. Baiklah, penonton di rumah, adik-adik yang akan kembali ke sekolah dan yang telah kembali ke sekolah, Nisa nak ingatkan kepada seluruh rakyat Malaysia lah secara amnya untuk sentiasa menjaga SOP kerana kita belum menang melawan COVID-19. Jangan lupa untuk sentiasa pakai pelitup muka, untuk sentiasa cuci tangan, pakai hand sanitizer bila perlu, dan jangan lupa untuk jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang sekeliling sekiranya anda berada di luar ataupun anda bertemu dengan orang. Baiklah, sebenarnya topik kita hari ini sangat-sangat menarik kerana di samping kita ada tetamu iaitu guru-guru kita yang akan bersama-sama dengan kita sebentar lagi. Nisa ada makanan, ada aktiviti semua nak buat dengan semua penonton di rumah, dan mungkin kita ada rakan-rakan yang akan bersama dengan kita di studio. Baiklah, topik kita hari ini adalah budaya masyarakat yang patut kita hormati. Dan Nisa dengar ada 2 orang guru yang akan bersama-sama dengan kita. Sebab itulah pagi-pagi dah sediakan sarapan kan, harap-harap cukuplah ni ya. Nak tahu siapa guru-guru yang akan bersama-sama dengan kita? Jom kita tonton profil ini.
mempersilakan Cikgu Sasi dan juga Cikgu Kogan. Selamat pagi Cikgu-Cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa Selamat khabar pagi Cikgu? semua. Wah, Khabar baik, kita ni Nisa. macam Khabar berjanji-janji baik. lah. Semua pakai biru. Ya, betul. Tak sabar ya nak makan. Nisa dah hidang makanan tadi ya. Boleh. Untuk makluman penonton di rumah, Cikgu Sasi merupakan guru dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2B dan juga Cikgu Kogan daripada Sekolah Kebangsaan Sendayan Seremban. Baiklah, apabila kita berada di dalam situasi yang luas, kita ada jarak sosial 1 meter, kita nak buka mask kan apabila perlu. Jom Cikgu. Bila kita buka mask, jangan lupa untuk simpan mask anda di tempat yang bersih. Contohnya Cikgu Sasi ada poket plastik, boleh simpan. Cikgu Kogan pun ada bekas plastik sama macam saya. Ada bekas plastik untuk kita sama-sama simpan dan gunakan kembali. Kalau dah kotor, mask tu jangan guna balik tau. Guna mask yang baru. Baiklah Cikgu, saya nanya tak sabar-sabar hari ini. Nampaknya kita sangat satu Malaysia ya. Kita sangat berbilang kaum. Saya hari ini memilih untuk memakai Cheongsam. Cikgu Sasi pakai apa? Ini pakaian saya adalah pakaian jipa, pakaian tradisional orang India. Jipa namanya. Jipa nama dia. Betul, Wah, saya jipa. tengok Cikgu Kogan di sana segak berbaju Melayu, siap sampin. Butang baju Melayu ada. Ada. Wah, kita macam berjanji warna biru. Saya pun teruja apa sebenarnya yang kita nak pelajari pada hari ini dan diharapkan penonton di rumah, adik-adik yang sedang menonton, ambil pen, ambil kertas untuk sama-sama tulis nota dan beraktiviti dengan kita. Cikgu, saya rasa tak lengkap lah kalau kita berdua je. Makanan tu macam banyak lagi. Kita jemputlah rakan-rakan yang lain boleh? Boleh. Tapi sebabkan Silakan. jarak sosial tak bolehlah secara fizikal. Kita jemput mereka secara dalam talian. Kita ingin mempersilakan rakan-rakan dari Sekolah Kebangsaan Intan Baiduri Kuala Lumpur, Sekolah Kebangsaan Konvent 1 Bukit Nenas, Sekolah Kebangsaan Seremban 2B dan juga Sekolah Kebangsaan Lutong Miri Sarawak. Selamat pagi. Hai. Adik-adik dengar kami tak? Kalau dengar lambai semua. Selamat pagi. Adik-adik jangan lupa untuk turn on the microphone. Untuk buka mikrofon anda. Sebab Kanisa nak ingatkan kepada adik-adik yang kembali ke sekolah, kita mengamalkan norma baharu di mana kita nak ucap selamat pada guru-guru, kita letak tangan di dada. Boleh tak adik-adik ikut Kak Nisa? Letak tangan di dada. Buka mikrofon masing-masing ya. Kita nak ucap selamat pagi cikgu. Okey, kita ucapkan selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. Ya. Selamat pagi semua. Wah, semua dah bersemangat. Ada yang memakai pakaian tradisional lah cikgu. Ya. Itu nanti kita akan tanya ni pakaian apa sebenarnya. Yang lain pun boleh tahan juga bersemangat walaupun pada hari Minggu tak sabar-sabar nak memulakan pelajaran kita. Baiklah, mungkin Cikgu Sasi atau Cikgu Kogan boleh kongsikan kepada kami apa topik kita pada hari ini secara khususnya. Okey, untuk hari ini kita akan tengok kepelbagaian budaya bermasyarakat. Sebab tu ada hint-hint untuk ni lah, sebab kami pun pakaian tradisional, murid pun pakaian tradisional dan ada juga props yang makanan pun berkaitan dengan tradisional. So adalah topik yang berkaitan dengan tradisional. Tajuk nanti kami yang akan bagi tahu. Wow. Itu surprise. Surprise. Yes. Cikgu Kogan dan Cikgu Sasi ada surprise pula pagi-pagi ni. Maklumlah hari Minggu kena bersemangat. Ya, betul. Bukan itu saja, kami juga ada hands-on untuk murid-murid. Hands on. Ini saya boleh join tak nanti? Nampak macam menarik je kan? Yang di rumah pun boleh sediakan kertas, pen ataupun apa-apa peralatan untuk sama-sama buat aktiviti dengan kita nanti. Jadi di akhir pembelajaran kita nanti, apa yang Cikgu Sasi dan Cikgu Kogan harapkan pelajar-pelajar kita dapat capai? Okey, murid akan tahu tentang contoh kepelbagaian budaya. Baik. Dan cara-cara menghormati kepelbagaian budaya dan juga kepentingan kenapa kita perlu hormat budaya lain. Ya. So pada akhir pembelajaran, tujuan kami budak semua akan tahu tentang ini. Ini saya pun nak kira ulang kaji lah ya. Cikgu, maklumlah saya dah lama tinggalkan alam persekolahan. Sama-samalah kita. Cikgu, saya rasa pagi-pagi ni kita kena menceriakan keadaan. Betul. Kita nak dengar orang menyanyi. Jadi kita tonton video ini. Apa agaknya nak dinyanyikan tu? Jom. Kepentingan pendidikan moral dapat menyerap nilai-nilai murni merupakan amalan baik dan perlu ada pada setiap orang supaya segala tindakan tidak menyeleweng dari mana norma-norma sosial yang dikehendaki dalam masyarakat. Nilai murni amalan baik melahirkan insan yang unggul.
dan utopia demi merealisasikan misi nasional negara. Saya sangat meminati mata pelajaran pendidikan moral kerana mata pelajaran tersebut mengajar saya untuk mengenali nilai-nilai murni di dalam kehidupan. Nilai-nilai murni sangat penting di dalam kehidupan kita untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia di dalam masyarakat kita. Ibu bapa saya juga turut memainkan peranan di dalam menerapkan nilai murni di dalam keluarga saya dengan cara kepatuhan kepada agama. Hai, selamat sejahtera semua. Nama saya Tishan dari kelas 4 orientasi Sekolah Rendah Bukit Buntun 2. Saya suka subjek pendidikan moral kerana ia membimbing saya menjadi seorang yang berdisiplin. Ia juga menerapkan nilai-nilai yang penting untuk kehidupan saya. Selain itu, saya dapat belajar adat dan budaya masyarakat lain. Oh, ingatkan nak menyanyi tadi. Kak Nisa dah tunggu dah. Terima kasih adik-adik yang berkongsi. Baiklah, cikgu mungkin cikgu boleh mulakan mengenai mata pelajaran kita pada pagi ini. Silakan, cikgu. Okey, hari ini Nisa. Okey, sekarang kita mulakan pagi ini dengan macam Nisa cakap tadi kan, kita nak mulakan dengan lagu. Oh, cikgu yang nak menyanyi. Ya. Dekat adik-adik kita. Silakan, cikgu. Okey. Ada satu lagi Nisa. Lagu ni tahu siapa yang tulis? Lagu ni ditulis oleh ini dia, Cikgu Kugan. Cikgu Kugan, lagu ni terdapat dalam buku teks tahun pendidikan moral tahun 5. Baik. Dan lagu ini, murid-murid, lagu ini dinyanyikan oleh Cikgu Muhammad Izwan bin Abdul Malik dari Sekolah Kebangsaan Sendayan. Terima kasih Cikgu Izwan. Okey, kita akan ikut rentai. Okey. Hormati budaya dalam masyarakat. Na 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 na. Okey, kita ikut rentak ni ya. Baik. Okey, kita akan nyanyi bersama-sama. Amalan dalam kehidupan, pelbagai budaya, pelbagai amalan, hidup kita menjadi aman. Amalkan hormat pelbagai budaya, makanan bahasa kita berbeza. Hormati makanan pelbagai kaum, gunakan bahasa difahami semua. Hidup berbudaya, hidup sejahtera, pemakaian kita patut dijaga. Cara hidup kita berbeza-beza, jangan mengejek sesama kita. Adat dan tradisi harus dipatuhi, turun-temurun menjadi panduan. Hak budaya disanjung tinggi, amalan hormat tetap dirasa. Hormati budaya, hormati bangsa, elakkan sengketa, hidup harmoni. Kenali budaya, rapatkan hubungan, masyarakat gembira, kita bahagia. Mari kawan, hormati semua, kita raikan pelbagai budaya. Wujud perpaduan di mana jua, rakyat tenteram dan berjaya. Ya, itu dia. Wah, Cikgu Kugan, saya tadi nak menyanyi sekali. Suara tak keluar. Saya bagilah adik-adik kita yang sama-sama menyanyikan. Cikgu Kugan, berapa lama Cikgu Kugan ambil masa untuk tulis lagu ni? Lagu ni dalam sebulan? Sebulan sahaja. Lengkap semua. Beberapa perenggan kita dapat lihat mesej-mesej yang disampaikan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, di mana kita ada bercakap mengenai perpaduan budaya masyarakat dan sebagainya. Saya sebenarnya sangat-sangat teruja sebab mungkin sarapan tu perlu dijamah. Jadi kita berehat sebentar, adik-adik di rumah nak minum, nak sarapan dulu. Kita kembali selepas ini, okey? Jangan ke mana-mana.
KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Teras Didik TV KPM. Jangan lupa adik-adik di mana saja anda berada, kekal menjaga SOP, pakai hand sanitizer bila perlu. Kak Nisa nak ingatkan hari ini topik kita adalah pendidikan moral dan juga civic. Kita akan belajar mengenai budaya masyarakat yang patut dihormati. Masih bersama dengan guru-guru kita iaitu Cikgu Sasi dan Cikgu Kugan. Cikgu, apa itu masyarakat? Okey, boleh kita mula Ya. Okey, right. Tadi kita dah nyanyi, seronok tak semua? Seronok Okey, tak adik-adik? sekarang seronok tak adik-adik? Ya. Ya, Semua thumbs seronok up ya. senyum Kalau seronok semua thumbs up. Thumbs up? Yeay. Okey. Okey. Okey, baik. Kita sekarang lihat apakah maksud masyarakat. Okey, menurut definisi Kamus Dewan 2005, masyarakat ialah kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan peraturan dan cara tertentu. Okey, itu definisi untuk masyarakat. Apakah maksud budaya pula? Menurut definisi Kamus Dewan 2005, budaya ialah adat, pakaian, tingkah laku yang diwarisi oleh sesuatu masyarakat atau bangsa. Okey, ini tajuk kita untuk hari ini. Kita dah nyanyi lagu tentang hormat, kita dah bincang tentang masyarakat, kita dah bincang tentang budaya. So inilah tajuk kita untuk hari ini, kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat. Dan satu lagi, tengok di depan kita sediakan makanan. Semua ni berkait rapat dengan tajuk kita hari ini. Ya. Okey. Saya harap tak hilang lah ya, nasi lemak tu tak hilang ya nanti. Harap-harap tak hilang. Ya, silakan cikgu. Okey, boleh kita tanya murid-murid sedia? Okey, apakah nilai yang kita akan belajar? Kita dah nyanyi lagu, dah tengok masyarakat dan dah tengok budaya, definisinya semua. Rasa-rasanya apa nilai yang sesuai untuk topik hari ini? Siapa nak jawab? Apa nilai? Okey, kita pilih Grace dulu. Grace, tunjuk warna hijau dulu. Grace. Kepercayaan kepada Tuhan. Ya, tepat sekali. Kepercayaan kepada Tuhan. Okey, nilai kedua. Nilai kedua siapa nak Apa jawab? nilai yang lagi sesuai untuk topik kita hari ini? Siapa nak angkat ni? Angkat. Madeline. Ya, Madeline. Hormat. Nilai hormat. Okey, bagus. Tepat sekali. Okey, ada satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Siapa nak jawab? Okey, Sidar. Sidar, tunjuk warna hijau. Toleransi. Ya, tepuk tangan untuk semua. Betul okey. jawapan ni cikgu So, ya. kita akan belajar hari ini 3 nilai kepercayaan kepada Tuhan, hormat dan toleransi. Okey? Tahniah semua. Semua dapat jawab. Okey, baik murid-murid. Untuk pelajaran pada hari ini, murid-murid akan dapat memberi contoh kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat, menguraikan cara menghormati kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga, menguraikan kepentingan menghormati kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat. Yang keempat, menyatakan perasaan murid-murid berkaitan dengan amalan menghormati kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat. Dan yang paling penting, mengetahui hak dan tanggungjawab sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat. Ya. Ini yang kita nak belajar pada hari ini ya cikgu. Ya, betul. Itu objektif kita. Okey, terus kita akan masuk Kita akan masuk, murid-murid sila ikut dan murid-murid yang tonton dalam TV sila ikut bersama-sama. Topik pertama kita akan lihat hari ini contoh dulu. Okey, sebelum kita pergi ke lain, kita akan lihat contoh makanan. Jeng ada makanan di depan. Pakaian. Satu lagi perayaan. Okey, contoh kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat. Kita akan lihat satu persatu. Okey, makanan. Saya ingat Nisa lagi lebih tahu tentang ni, kan? Okey. Makanan orang Melayu. Okey, makanan yang pertama. Kita ada ketupat. Kita dengan lemang. Okey, tentang ketupat. Okay, ketupat ialah sejenis hidangan daripada beras atau pulut yang dibungkus dengan daun kelapa dan direbus dalam periuk. Betul tak Nisa? Ya, betul tu. Betul. Setiap malam raya mesti masak ketupat. Senang untuk saya ada rujukan di depan. Ya. Okey, lemang.
Lemang adalah beras pulut dimasak bersama santan dan garam dalam ruas-ruas buluh, dilapis dengan daun pisang sebelum dibakar sehingga masak. Okey. Okey, apa lagi makanan tradisional kaum Melayu? Ni jangan lihat dulu, jangan lihat dulu. Nisa jangan lihat dulu. Okey, sila bagi tahu. Nasi lemak wajib. Okey, nasi lemak wajib. Ya, memandangkan kita pun tak lama lagi merayakan hari raya. Saya suka lontong di pagi raya. Ada tak lontong? Ada, okey. Lepas tu ada kuih muih. Kita ada banyak jenis kuih muih. Banyak jenis kuih muih. Dekat sini dodol. kami pilih dodol. Yeah. Manis kan? Manisan. Kita pergi pilih dodol. Okey? Tepuk tangan untuk Nisa. Yeay, tepuk tangan untuk saya. Okey. Alright. Okey, sekarang kita masuk ke makanan tradisional kaum Cina pula. Nisa? Ya. Nisa dah pakai baju hari ini kan? Ya, betul so tu. mesti Nisa tahu kan? Okey, kita mula dengan makanan tradisional yang mereka kaum Cina akan makan pada sehari sebelum Tahun Baru Cina tu kan? Iaitu isang. Okey. Yang kedua yang sangat terkenal kuih bakul. Okey. Okey, kita tengok apa maksud isang ni. Sejenis salad ikan mentah. Okey. Gaya chow zhao. Sorry kalau silap sebut. Okey. Isang biasanya terdiri daripada potongan daging ikan mentah, khususnya salmon, ikan salmon, yang bercampur dengan cepisan sayur-sayuran dan beraneka sos dan perasa dan ramuan-ramuan lain. Okey. Yang kedua, kita tengok kuih bakul. Kuih bakul ialah makanan Cina yang dibuat daripada tepung pulut dan gula lalu dibentukkan seakan seperti dodol. Sungguh pun kuih ini boleh dimakan pada bila-bila masa. Secara tradisi, kuih ini selalunya dimakan ketika sambutan Tahun Baru Cina. Ya, saya tak pernah cuba lagi kuih bakul. Mungkin lepas ni boleh cari kuih bakul? Ya, Boleh. Okey, baik murid-murid. Okey, seperti mana yang murid-murid sedia nampak di hadapan kita ni. Okey, murid-murid, apakah nama makanan ni? Nisa nak cuba, Nisa? Yang pertama tu kuih pau. Kegemaran saya. Kuih pau. Okey, yang kedua. Lok-lok. Lok-lok. Okey, yang ketiga ini yang terkenal lah, buah terkenal limau Mandarin. Okey. Okey, kita akan lihat makanan orang India. Okey, makanan yang pertama ada di depan contohnya. Makanan ni terkenal di Malaysia, muruku. Dan juga thosai. Okey. Thosai pagi-pagi, cikgu. Pagi-pagi thosai. Pagi-pagi hari ini kita bincang tentang makanan. Mesti lapar. Okey, muruku ni makanan tradisional, ini berasal dari negara India. Bahan utama muruku ialah tepung beras. Muruku boleh didapati di mana-mana sahaja dan dihidangkan sebagai makanan ringan. Thosai pula dihidangkan untuk sarapan bersama dengan aneka jenis kuah seperti kuah dal, kuah kari ayam atau kari ikan serta chutney, iaitu sejenis kuah pekat yang diperbuat daripada campuran kelapa yang dikisar serta perencah rempah dan cili. Okey, ini dua. Ada lagi makanan tradisional kami. Yang pertama, terkenal di Malaysia juga. Seperti biasa, Nisa, apa ni? Roti canai, cikgu. Kena juga. Yang kedua, roti canai ada di depan. Nanti kita makan sama-sama. Baik. Ada idli dengan wadi. Wadi. Lamanya tak jumpa wadi. Okey. Nanti kita pergi makan ya. Kawan-kawan, kita pergi makan wadi ya. Okey. So sekarang kita dah bincang 3 kaum asas. Makanan orang Melayu, makanan orang Cina dan makanan orang India. So kita akan tanya murid-murid sebab di sini ada murid, saya perkenalkan dulu. Ada murid kaum Kadazan, Madeline. Dengan Madeline. Ada murid kaum Melanau yang pakaian tradisional tu, Grace Melanau. Emily. Baik. Dia kaum Melanau dan Lia Valentina kaum Iban. Wow. Okay, kita tanya makanan mereka yang tradisional. Okey, siapa jawab dulu? Siapa nak jawab? Di Sarawak biasa ada makanan apa? Seorang untuk makanan. Hai, Okey, Grace. Okay, Grace dulu. Okey, Grace silakan. Makanan tradisional kaum Melanau. Buka mic. Silakan. Kaum Melanau ada banyak jenis makanan tradisional. Antara makanan popular orang Melanau adalah umai dan linut. Wow. Oh, siap, ada gambar lagi. Kita boleh rujuk gambar-gambar. Tunjuk sikit. Tunjuk gambar lagi sekali. Tunjuk gambar sekali. Oh, itu. Ini yang apa tadi namanya? Umai. Oh, bolehlah pergi cari nanti. Okey, boleh. Okey, terima kasih Emily. Ada lagi? Ya, sila. Umai adalah isi ikan yang
dihiris kecil-kecil dan dicampurkan dengan asam limau, bawang besar serta cili dan perasa. Ikan yang digunakan haruslah segar. Antara ikan yang dibuat Umar adalah ikan bawal, ikan hiu dan ikan lain yang sesuai. Okey, baik. Terima kasih Grace. Terima kasih. Okey, kita sambung Informasi balik. sangat menarik. Ya, silakan. Kita sambung balik di sini. Makanan kita dah habis. Kita akan lihat pakaian tradisional. Okey. Bro. Okey, baik. Okey, sekarang kita mula dengan pakaian tradisional masyarakat Melayu pula. Okey. Okey. Yang pertama, okey, yang macam cikgu pakai ni. Okey, ini adalah baju Melayu. Tapi dalam baju Melayu ni ada banyak variasi dia. Ya. Ada banyak jenis dia. Okey, kita tengok yang pertama, baju sikap. Baju Okey. sikap. Yang kedua, baju Melayu cekak musang. Okey. Yang ketiga, baju Melayu tolok belanga. Okey. Okey, sekarang ini adalah variasi dan kepelbagaian dalam baju kurung pula. Okey. Yang pertama, baju kurung tolok belanga. Yang kedua, baju kurung Kedah. Okey. Yang ketiga, baju kebaya. Okey. Okey, dan kita juga ada baju kurung cekak musang dan baju Riau Pahang. Okey. Okey, ini pakaian tradisional kaum Cina. Okey, pakaian tradisional kaum Cina seperti mana kita tahu ada dua, Cheongsam dan Yang saya pakai ya Cheongsam. Cheongsam. Okey. And then satu lagi adalah Samfu. Samfu. Samfu Okey. untuk lelaki, Cheongsam Samfu untuk lelaki, Cheongsam untuk perempuan. Okey. Kita terus sambung ke pakaian tradisional India. Okey, pakaian tradisional masyarakat India pula. Okey. Macam saya pakai ya. Okey, ini salah satu pakaian tradisional masyarakat India. Okey, tapi hari ini Cikgu Sasi ni tak pakai dhoti Cikgu Sasi pakai Separuh, seluar jilbab. biasa Dhoti tu saja. yang mana satu? Yang kain di bawahnya. Kain di bawahnya, itu dia. Dhoti, ini kain kita di panggil bawahnya. dhoti. Okey, yang atas tu jippa. Okey, yang perempuan pakai ni sari. Sari. Okey, sari Okey. Okey, kita dah lihat pakaian tradisional tiga kaum. Okey, kita akan tanya murid. Okey, siapa nak bagi tahu tentang pakaian tradisional kaum kamu sendiri? Grace dah cuba tadi, kaum lain. Lia Valentina dan okey, Madeline, silakan. Pakaian tradisional kaum Kadazan. Pakaian tradisional wanita Kadazan adalah sinongga dan tapi. Sinongga ialah baju yang berwarna hitam dan tapi ialah baju skirt yang warna hitam juga. Mereka juga memakai tali pinggang duit shilling yang dipanggil himpogot. Untuk lelaki ialah gaun dan sova. Gaun adalah baju lengan panjang hitam, sova adalah seluar hitam. Mereka juga memakai tali pinggang yang dipanggil togot. Ada kalanya mereka memakai topi yang dipanggil sigar. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Madeline. Terima kasih, Daripada penjelasan Madeline, saya dapat simpulkan bahawa pakaian yang tradisional, bahagian tu ada nama-nama dia yang tersendiri, ada simbolik-simboliknya. Betul. Kita akan belajar dengan lebih lanjut. Tapi adik-adik, kalau nak berehat, nak ke tandas tu, jangan lupa kembali lepas ini di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kekal bersemangat di Teras Didik TV KPM. Masih bersama saya, Cikgu Sasi, Cikgu Kugan Cikgu. Bila dah pakai pakaian tradisional kaum masing-masing ni, rasa macam nak merayakan sesuatu je kan? Ya, betul-betul Nisa. Ya. Selepas ini pun kita akan lihat perayaan-perayaan setiap kaum. Okey, baik, kita mulakan. Okey, perayaan Hari Raya Aidilfitri. silakan. Selain daripada Hari Raya Aidilfitri, apa lagi Nisa? Kalau Melayu Islam ada Hari Raya Haji, Hari Raya Aidil Adha, Haji. ada Maulidur Rasul dan sebagainya. Banyaklah Malaysia kita ni banyak pelbagai lagi. kan. Ya, betul. Okey. So, selepas ni, ya. Okey, perayaan kaum Cina pula iaitu Tahun Baharu Cina. Okey, selain daripada Tahun Baru Cina yang Nisa tahu? Saya tahu Cap Gome. Cap Gome. Ya, Cap Gome yang terkenal Okey, baik. Okey, perayaan kaum India, kita ada Deepawali. Selain daripada Deepawali, semua terkenal dengan Taipusam. Ya. Dengan perayaan Pongal. Pongal, ya. Okey. So ini yang untuk perayaan 3 kaum asas. Okey, kita boleh tanya dengan seorang murid, siapa lagi yang belum jawab? Valentina. Ya. Valentina, Tersenyum sila namanya dipanggil. sila kongsikan perayaan kaum kamu. Perayaan gawai disambut oleh masyarakat di Dayak Sarawak. Pada 1 Jun setiap tahun, Gawai Dayak merupakan perayaan yang disambut di Sarawak. Oleh kaum peribumi, Sarawak terutamanya dibagi Dayak dan orang Ulu, seperti Kayan atau Kenyah, dan juga komuniti Dayak di Kalimantan Barat. Okey, Terima baik. kasih. Wah, menarik Okey, perayaan-perayaan di Malaysia ni, Cikgu. Ya, Hari Gawai. Ya. Okey. Baik. Baik, kita sambung. Okey, kita dah lihat contoh tadi, contoh kepelbagaian budaya. Sekarang kita akan lihat cara menghormati kepelbagaian budaya. Macam mana kita akan menghormati semua budaya. Okey, di sini ada kami sediakan satu dialog. Ya. Okey. Murid-murid dengar dialog ni dulu. Okey. Bro, ni start pendengar. Makcik, apakah yang sedang dilakukan oleh Bawin? Bavin sedang sembahyang. Dia menyanyikan lagu puji-pujian kepada Tuhan, iaitu Tavran yang merupakan salah satu amalan agama Hindu. Tak nampak. Oh, begitu. Agama Islam juga ada seruan azan untuk menandakan masuknya waktu solat. Bagi yang beragama Buddha, kami bermantra untuk menyucikan jiwa. Makcik, kami akan duduk dengan senyapnya sebagai tanda hormat sementara menunggu Bawin. Bagusnya kamu berdua. Sikap menghormati amalan agama dapat menjadikan hubungan kita bertambah erat. Ya, okey. Daripada dialog ni, apa yang kita boleh faham? Okey, kita menghormati ajaran agama dan kepercayaan kaum lain. Itulah cara pertama, menghormati ajaran agama. Dan cara kedua. Okey, cara kedua murid-murid. Okey, kalau murid-murid dilihat di sini, ada perayaan Taipusam, ada perarakan masa Cingkir. Okey, so masa perarakan ini, apa yang akan berlaku murid-murid? Akan berlaku kesesakan, betul tak? Betul. Okey, kalau rakyat Malaysia hidup bertolak ansur antara satu sama lain, okey, tidak ada masalah. Kan Nisa kan? Betul, lagi pun setahun sekali je. Ya, betul. Betul, setahun sekali je. Okey. Cara yang ketiga adalah membantu sesama manusia. Okey, boleh lihat di sini dalam gambar tu berlainan agama dan kaum membantu antara orang lain. Kita tak lihat siapa agama, siapa kaumnya, kita masih membantu semua insan. Ya. Okey, itu cara-caranya. Sekarang kita lihat kepentingan pula. Kepentingan menghormati kepelbagaian budaya. Okey, kepentingan pertama. Kepentingan pertama, mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat. Ini kepentingan yang pertama. Okey, yang kedua pula, mengelakkan perselisihan faham dalam kalangan masyarakat. Okay, murid-murid faham mengelakkan perselisihan faham. Macam contoh tadi perarakan Taipusam dengan perarakan Cingkir, kita bertolak ansur dalam situasi tersebut, ia boleh mengelakkan perselisihan faham dalam masyarakat. Ya. okey, yang ketiga, mewujudkan suasana yang harmoni dalam negara. Macam kalau murid-murid lihat, okey, walaupun kami ni beragama, berkaum yang berlainan, tapi pakaian ni untuk semua. Ini menunjukkan kita ini hidup dengan harmoni. Ya. Okey.
Okey, di sini kami sediakan satu kad situasi. Kita akan lihat sekarang situasi pertama. Murid-murid, sila fokus. Situasi pertama. Bayangkan kamu sedang berjalan di sebuah lorong. Kamu ternampah 2 pintu di lorong tersebut. Kamu menuju ke pintu pertama lalu membukanya. Kamu nampak penduduk pelbagai kaum hidup aman damai. Mereka saling membantu dalam apa-apa jua aktiviti demi kebaikan bersama. Walaupun berbeza agama dan kepercayaan, penduduk di situ hidup dengan gembiranya. Okey, bagi situasi kedua pula, kemudian kamu membuka pintu yang kedua. Kamu terdengar dentuman bunyi yang kuat. Rusuhan berlaku di mana-mana. Ada yang marah, menjerit-jerit dan bertelaga sesama sendiri. Ada yang membaling botol dan merosakkan kenderaan. Kamu merasai suasana tegang, tidak tenteram dan huru-hara. Okey, soalan untuk situasi ini. Sebelum kita pergi ke soalan, boleh saya tanya murid. Murid-murid akan pilih pintu yang mana? Pintu 1 ke pintu 2? Tunjuk jari je. Pintu 1 ke pintu 2? Pintu 1 atau 2? Pintu 1. Semua Sida? nak pergi pintu 1. Semua nak pergi pintu 1. Kenapa? Okey, kita akan lihat. Okey, soalan dia, ceritakan situasi yang kamu bayangkan semasa berada di pintu pertama dan di pintu kedua. Dan soalan kedua, suasana di pintu manakah yang kamu inginkan untuk kehidupan rakyat Malaysia? Mengapa? Untuk jawapan untuk soalan ini, kami tak bincang di sini. Ya. Murid-murid boleh bincang dekat sekolah bersama dengan guru. Bersama dengan guru yang di rumah pun boleh sama-sama berbincang dengan ibu bapa, dengan rakan-rakan. Boleh ulang kaji sebelum kembali ke sekolah, ya adik-adik? Ya. Okey, baik Nisa. Ya. Okey, kita ni rakyat Malaysia ni, kita ada banyak adat dan kepercayaan. Ya. Okey. Okey, sekarang cikgu nak memperkenalkan beberapa adat dan kepercayaan, okey, rakyat Malaysia, okey, seperti mana yang murid tahu, melalui keychain yang cikgu akan hasilkan. Murid akan buat keychain ni, okey, keychain, okey, melalui keychain yang akan murid-murid hasilkan. Ya. Okey, alatan dan bahan cikgu dah ada, kertas warna, kad beralun, apa-apa jenis kad boleh, penebuk lubang, gunting, gelung besi dan juga pelekat. Okey. Okey, cara-cara menghasilkan rantai kunci ni, okey, kita cari dulu pelbagai adat dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat. Contohnya, okey, kita ambil masyarakat Melayu, bersalaman sambil mencium tangan apabila berjumpa dengan orang yang lebih tua sebagai tanda hormat. Okey, baik contoh murid-murid. yang pertama, ya? Ya, contoh yang pertama. Okey, ada banyak lagi contoh dia. Okey, sekarang cikgu tunjukkan satu contoh. Okey, ni cikgu dah type. Okey, cikgu dah printkan dia, cikgu dah cetakkan dia. Okey, murid-murid juga yang tak ada kemudahan komputer, tidak mengapa, boleh tulis. Saya Murid-murid dulu suka tulis, cikgu. Tulis cantik-cantik ni atas mesti tulisan kad. cantik kan? Tak adalah. Okey. So boleh tulis. Okey, kemudian kita guntingkan. Kita guntingkan murid-murid. Okey, cikgu dah siap gunting. Okey, cikgu dah siap gunting di sini. Okey. Selepas itu, cikgu dah sediakan kad beralun ni. Okey, kad beralun. Okey, selepas tu kita tampal pada kad beralun ni. Okey, murid-murid. Okey, so cikgu dah siap tampal. Okey, cikgu dah siap tampal. Okey, baik. Kemudian, okey, kita ambil penebuk lubang. Okey, kita tebuk lubang di sini. Okey, kita tebuk lubang. Okey. Ya. Dah ada lubang nanti. Oh, Nisa pernah cuba Ya, nak cuba juga, Okey. Lepas tu kita masukkan gelung besi ni dalam ni. Okey, kita masukkan gelung besi. Okey. Dah siap. Ya. Okey, dah siap. Tebuk lubang. Dah siap murid-murid. Okey, kalau murid-murid yang yang lebih cantik, rantai kunci lebih cantik, murid-murid boleh hiaskan dengan pelbagai jenis pelekat. Ya. Okey, murid-murid. Okey, yang penting murid-murid kenalah berikan rantai kunci ini kepada kawan-kawan murid-murid yang berlainan bangsa, berlainan kaum. Supaya, kenapa kita kena bagi ni? Supaya murid-murid apa lagi? Mengenali budaya dan kaum masyarakat lain. Ya, betul murid-murid. Okey, murid-murid boleh tak? Boleh tunjuk? Dah Ada siap? yang dah siap kan? Sebab mereka pun buat sesama dengan kita. Itu dia rantai Wah, kunci. cantiknya. Cantik. Okey, Ada bagus. yang berpelekat, ada yang lukis-lukis. Kreatif lah adik-adik kita. Okey. Wah.
Okey, mungkin yang di rumah pun nak cuba, yang di rumah pun boleh cari informasi-informasi mengenai masyarakat yang berlainan dan boleh tulis kalau tak sempat nak type dan nak cetak, boleh tulis cantik-cantik dan lakukan aktiviti ini dengan ibu bapa nanti dah kembali ke sekolah boleh beri kepada rakan berlainan kaum. Contohnya yang ini masyarakat Cina, saya bagi kepada kawan saya yang berbangsa India. Jadi untuk sama-sama kita belajar. Baiklah, kita nak berehat dahulu. Adik-adik jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini, okey? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, dah siap. Yang di rumah pun mungkin sambil-sambil berehat tadi, buat pun dah siap. Adik-adik kita pun dah menunjukkan hasil kerja masing-masing. Mungkin ada yang nak kita tanya soalan lah cikgu kepada adik-adik kita ni. Okey, baik. Kita tanya Sidar. Sidar. Okey, apakah perasaan kamu jika kamu memberi rantai kunci ini kepada kaum lain, rakan kaum lain? Saya berasa sangat gembira. Okey, betul. Dia berasa sangat gembira. Sama seperti kita. Kita akan berasa sangat gembira jika kita menghormati agama ataupun budaya kaum lain. Okey, baik. Kita akan lihat sekarang. Okey, apakah yang patut murid lakukan selepas ini? Kita dah lihat contoh, cara, kepentingan hormati budaya semua kita dah tengok. Sekarang, apakah yang patut murid lakukan selepas ini? Yang pertama, mengelakkan perselisihan faham dengan orang lain. Yang kedua, mewujudkan persekitaran selesa untuk kehidupan kita. Yang ketiga, menjamin keharmonian hidup bermasyarakat. Yang keempat, menjamin hubungan baik antara pelbagai kaum. Yang kelima, akhirnya mewujudkan hubungan persahabatan yang rapat antara pelbagai kaum. Ya, cikgu, kita di Malaysia ni kan telah hidup bukanlah hari ini saja kan berbilang bangsa dan kaum. Jadi sangat-sangat penting untuk adik-adik betul-betul fokus ambil nota pelajaran kita hari ini sebab saya rasa penting untuk kehidupan kita masa sekarang kan cikgu. Ya, betul. Penting untuk masa kita sekarang. Murid-murid cinta tak Malaysia ni? Mesti cinta kan? Mestilah. Okey, mesti cinta. Sebab apa? Itu adalah hak dan tanggungjawab setiap warga negara. Kita sayang Malaysia, Malaysia pun akan sayang kita, murid-murid. Ya, yang penting kita hidup harmoni, semua pun akan dapat dilakukan dengan lancar. Pergi sekolah pun kita dapat bekerjasama dengan rakan-rakan yang lain untuk menyiapkan kerja. Dalam suasana kerja pun semualah ya cikgu ya. Saya nanya dah tak sabar tu yang saya hidang pagi tadi. Mungkin dah boleh jemput. Kita ada apa tu di hadapan kita ada kuih pau, kita ada nasi lemak, masakan Melayu, kita ada muruku dan juga roti canai. Kalau setiap pagi sarapan, maklumlah kita belum sarapan kan. Cikgu Kugan suka makan apa sarapan? Saya biasanya akan makan kuih ni. Kuih lapis saya paling suka. Kuih lapis. Kalau Cikgu Sasi pula? Saya suka makan nasi lemak. Kalau Nasi 3 bungkus pun makanlah terus. Nampak tak? Dia dah pegang 3 bungkus tu dia saya dah punya. booking dulu Dah booking. Saya booking roti canai. Okey, Kalau silakan. adik-adik kita dah sarapan ke tadi? Mungkin dah belajar 1 jam ni baru teringat, belum makan lah kan. Dia ada sarapan. Okey, baiklah di Malaysia, orang kata apa, sarapan ni banyak tempatnya. Mungkin kita nak tanya adik-adik, apa makanan kaum lain ataupun bangsa lain, agama lain yang adik-adik suka. Boleh kita tanya? Kita tanya Valentina. Valentina suka makan makanan apa? Kalau di Malaysia ni ada banyak kan. Apa antara makanan yang Valentina suka? Nasi lemak. Nasi lemak juga. Wah, banyak peminat nasi lemak. Nasi lemak, ya. Ya. Siapa lagi nak kongsikan? Apa makanan tradisi kaum lain yang adik suka? Madeline nak jawab? Madeline suka makan apa? Suka makan macam cikgu tadi, kuih lapis juga. Kuih lapis. Juga ada peminat kuih lapis. Kita ada tim kuih lapis, kita ada tim nasi lemak. Siapa nak tim roti canai dengan saya ni? Sekejap, kita tanya lagi 2 orang. Grace, suka makan apa?
Saya suka makan roti canai. Ini Hey, tim ada roti saya. canai ni. Tim roti canai. Cantik adik Grace pakai pakaian tradisional. Adik boleh kongsikan tak apa nama pakaian adik ya? Grace? Pakaian yang saya pakai pada hari ini adalah pakaian pengantin perempuan kaum Melanau. Salah satu kaum yang terdapat di Sarawak. Baju saya dinamakan Baban Senahah. Bajunya berwarna hitam dengan hiasan selempang dan hiasan kepala yang dipanggil serebang. Sarungnya adalah daripada kain songket yang berwarna merah. Terima kasih. Wah, cantik dia. Okey, nak tanya. Siapa lagi seorang tadi tu? Sidar suka makan apa? Saya suka makan mi goreng. Mi goreng. Mi goreng. Yang mungkin lepas ni saya pun nak cari mi goreng. Nampak tak kepelbagaian kaum tidak menghalang kita untuk menikmati makanan-makanan daripada kita. bangsa lain. Yang penting kita hidup dengan harmoni, menghormati satu sama lain. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Kugan daripada Sekolah Kebangsaan Sedayan Seremban serta Cikgu Sasi dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2B serta rakan-rakan yang ada dengan kita. Terima kasih adik-adik. Tepukkan untuk diri sendiri. Semua sangat bersemangat pagi ini dan diharapkan penonton di rumah pun kekal bersemangat. Boleh ulang kaji topik kita nanti kembali ke sekolah. Kita boleh amalkan apa yang kita dah belajar pada hari ini. Baiklah, ni saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua. Jangan lupa teruskan menonton Didik TV. Sepanjang hari kita ada pelbagai program yang menarik dan topik-topik serta subjek-subjek yang menarik. Saya Nisake. Terima kasih Cikgu Kugan, Cikgu Sasi. Kita jumpa lagi. Bye. Adik-adik kita lambai semua. Rakan-rakan di luar. Bye. Selamat sejahtera. Saya ingin berkongsi pengalaman saya tentang kebaikan mata pelajaran pendidikan moral. Pendidikan moral ini telah banyak membantu dalam membentuk kepribadian anak saya Sidan. Saya pasti yang anak saya bukan saja dapat menghargai kebudayaan bangsa dia sendiri sahaja. Malahan anak saya juga dapat menghayati amalan-amalan daripada kaum lain di Malaysia. Salam sejahtera. Pada hari ini, saya ingin berkongsi berkenaan kebaikan pelajaran pendidikan moral di peringkat sekolah rendah. Pada pendapat saya, pelajaran pendidikan moral adalah sangat baik dan patut diterapkan semenjak awal persekolahan. Ini kerana melalui pendidikan moral, anak-anak diajar mengenai nilai-nilai murni yang dapat diterapkan dalam kehidupan seharian. Nilai-nilai murni ini boleh menjadi panduan hidup dan membantu mereka menilai yang baik dengan yang buruk. Antara nilai murni adalah tata susila sosial, menghormati orang tua, ibu bapa, rakan sebaya serta keluarga. Didik TV KPM